Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita akan sambung topik yang baru bagi sains tingkatan 4, yaitu pas 11 daya dan gerakan. Jadi seperti biasa, Cikgu menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jiran binti Kambi dari SMK Ulu Tiran Johor. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Jadi kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu 11.1 gerakan linear. Jadi apa yang dimasukkan dengan gerakan linear? Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Maksudnya pergerakan dengan sesuatu objek dalam laluan yang lurus. Ini maksudnya gerakan linear. Jadi dalam konsep gerakan linear, antara yang kita kena ambil tahu ialah jarak dan sasaran. Jadi banyak pelajar keliru dengan jarak dan sasaran ini. Jadi di sini dia ada buat penjelasan. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Contoh garis putus-putus ini yang berwarna merah ini ialah menunjukkan jarak. Maksudnya jarak di sini ialah merujuk kepada jumlah panjang yang betul-betul dilalui oleh sesuatu objek lah. Jadi jumlah jarak yang dilalui oleh objek ini ialah 80 meter tambah dengan 80 meter adalah sama dengan 160 meter. Jadi apa maksudnya sasaran di sini? Sasaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Sasaran di sini dia tidak sama dengan jarak. Sasaran di sini rujuk kepada jarak yang terpendek di antara dua lokasi. Maksudnya dia tidak mengambil kira di antara dua lokasi ini mempunyai bukit ke, jalan raya ke, ataupun sungai yang kamu sebenarnya tidak dapat melalui. Sebab dia hanya mengambil jarak yang terdekat di antara dua lokasi ini. Selain itu, sasaran dia mengambil kira arah. Maksudnya dia mengambil kira objek itu dia pergi ke arah utara ke, ataupun pergi ke arah selatan ke, ataupun mengambil kira timur ataupun barat. Sebab itu kamu boleh tengok contoh di sini yang garis penuh yang berwarna merah ini ialah menunjukkan kepada sasaran. Dan kamu boleh perhatikan sebenarnya di antara dua lokasi ini terdapat satu bangunan di tengah-tengah, betul? Secara logiknya kamu tidak dapat menelusi bangunan ini, betul? Tetapi sasaran ini dia mengambil jarak yang terpendek di antara dua lokasi ini. Maksudnya dia tidak mengambil kira di antara dua lokasi ini dia mempunyai bangunan yang sebenarnya yang kamu tidak dapat melalui dia. Dan maklumat yang diberi jarak yang terpendek ini sasaran ialah 113.14 meter. Jadi jawapan kamu boleh tulis sasaran adalah sama dengan 113.14 meter dan dia mengambil kira arah yaitu arah barat laut. Jadi ini adalah pembezaan sasaran dengan jarak. Jadi cikgu di sini ulang sekali lagi pembezaan di antara jarak dan sasaran. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan. Maksudnya dia mengambil kira betul-betul jarak yang dilalui oleh dia. Dan dia tidak mengambil kira arah dia. Manakala bagi sasaran dia ialah jarak lintasan yang terpendek di antara dua lokasi. Dan yang paling penting ialah sasaran mengambil kira arah. Ini ialah dua pembezaan bagi jarak dan sasaran. Jadi ada persamaan di antara jarak dan sasaran, memang ada, yaitu unit SI yang digunakan oleh mereka adalah sama, yaitu meter, atau unit ukuran panjang yang lain mereka guna sama juga, contoh sentimeter ataupun kilometer. Jadi ini ialah dua pembezaan mereka dengan satu persamaan mereka. Oke, jadi sekarang kita tengok laju. Apa yang dimasukkan dengan laju? Laju ditarikkan sebagai kadar perubahan jarak. Maksudnya jarak yang dilalui oleh sesuatu objek yang mengikut massa. Jadi kadar di sini rujuk kepada massa. Jadi apa yang dimasukkan dalam laju berada? Laju berada pula ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Maksudnya di sini ialah jumlah jarak yang dilalui oleh suatu objek yang mengikut massa. Di sini ada kata kunci dia yaitu jumlah jarak. Jadi ini adalah pembezaan masuk bagi laju dan laju berada. Jadi apakah rumusan yang biasa kita guna dalam ujian ataupun peperiksaan? Rumus bagi laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan massa. Manakala laju berada adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah massa. Dan kalau kamu perhatikan pembezaan laju berada dengan laju ialah laju berada di sini ada kata kunci jumlah.
Unit SI ya bagi laju dan laju berata adalah sama, yaitu meter per saat. Dan ingat unit bagi laju ataupun laju berata, unit masa dia adalah kuasa negatif 1. Jadi gambar aja ini yang menunjukkan kedudukan seorang pelari kan mengikut masa dia. Seterusnya kita sambung. Ini adalah penjelasan yang gambar aja tadi. Seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaik saja memulakan lariannya dari garisan permulaan. Perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaannya. Laju pelari itu boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Berikut menunjukkan contoh pengiraan laju pelari di atas. Jadi dalam topik ini dia memang akan nilai pengiraan kamu seperti matematik. Jadi kita tengok pengiraan bagi contoh soalan ini. A. Laju pelari pada kedudukan A. Jadi dia nak kira laju. Jadi rumus bagi laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Dan kita tengok apakah maklumat yang diberi di kedudukan A. Jadi kalau ikut gambar aja tadi di kedudukan A, jarak yang dilalui ialah 10 meter dan dia menggunakan masa ialah 2 saat. Rumus bagi laju ialah jarak bahagi dan masa, betul? Maksudnya kamu gantikan maklumat 10 meter ini di bahagian jarak ini dan kamu gantikan masa 2 saat di bahagian masa ini. Ini adalah cara pengiraan dia. 10 meter bahagi dengan 2 saat. Jawapan beri ialah 5 meter sesaat. Dan soalan B. Laju pelari pada kedudukan B. Jadi kita tengok apakah maklumat di kedudukan B. Ini adalah gambar aja tadi. Dan di sini adalah maklumat di kedudukan B. Dan di kedudukan B, jarak yang dilalui sudah sampai 50 meter. Dan masa yang digunakan ialah 6 saat. Guna rumus laju adalah sama dengan jarak bahagi dan masa. Jadi sama juga kamu gantikan 50 meter ini di bahagian jarak ini. Pada masa yang sama kamu gantikan masa 6 saat ini di bahagian masa di sini. Ini adalah pengiraan dia. 50 meter bahagi dengan 6 saat. Jadi jawapan ialah 8.33 meter sesaat. Ingat dalam pengiraan topik ini unit sangat penting. Kalau unit kamu letak salah, memang keseluruhan jawapan kamu akan menjadi salah. Seterusnya, berikut menunjukkan contoh pengiraan laju berata pelari tersebut. Jadi rumus bagi laju berata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi kita tengok balik lagi gambar aja tadi. Mengikut gambar aja tadi jumlah jarak maksudnya dari awal sampai akhir dia. Berapa jarak yang dilalui. Jadi sangat jelas dia ialah di kedudukan C, betul? Yaitu jumlah 100 meter yang dilalui oleh pelari ini. Dan dia menggunakan jumlah masa ialah 10 saat. Jadi sama juga kamu gantikan maklumat ini 100 meter di bahagian jumlah jarak. Dan gantikan jumlah masa 10 saat. Dan kamu gantikan masa 10 saat ini di bahagian jumlah masa. Jadi 100 meter bahagi dan 10 saat. Jadi jawapan ialah 10 meter sesaat. Jadi seterusnya kita tengok hak laju. Apa yang dimasukkan dengan hak laju? Hak laju ditarifkan sebagai kadar perubahan sasaran. Maksudnya di sini ialah sasaran yang dilalui mengikut masa dia. Tadi cikgu sudah cakap kadar di sini ialah rujuk kepada masa. Dan sasaran ini tadi kita pun sudah bincangkan. Sasaran ini ialah jarak yang terpendek di antara dua lokasi pada arah yang tertentu. Jadi rumus bagi hak laju adalah sama dengan sasaran bahagi dengan masa. Unit SI bagi hak laju adalah sama dengan laju ataupun sama dengan laju berata juga, yaitu meter per saat. MS kuasa negatif 1. Jadi ini adalah contoh soalan sasaran yang dilalui oleh sebuah kereta. Jadi ini adalah sambung daripada gambar aja tadi lah. Kereta di atas mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir C pada sasaran 12 meter pada arah timur. Kereta itu mengalami perubahan sasaran. Hak laju kereta boleh ditentukan melalui sasaran dan masa yang dicatat oleh kereta untuk sampai ke titik C. Berikut menunjukkan contoh pengiraan hak laju kereta di atas. Jadi kita tengok apakah soalan dia. Hak laju kereta dari titik O ke E. Jadi kita tengok balik lagi gambar aja tadi. Apakah maklumat yang diberi di antara O ke E Okey, jadi ini adalah gambar aja tadi Dari titik O pergi ke E, kamu dapati bahawa sasaran ialah 4 meter dan masa yang digunakan ialah 2 saat. Jadi sama juga kamu gantikan maklumat 4 meter ini di bahagian sasaran. Lepas itu ganti 2 saat ini di bahagian masa. Jadi pengiraan dia ialah 4 meter bahagi dan 2 saat. Jadi jawapan ialah 2 meter sesaat. Tak ingat tadi cikgu sudah cakap sasaran dia mengambil kira arah. Dan soalan beritahu tadi kereta dari titik mula O menuju ke titik akhir C hanya pada satu arah sahaja, yaitu pada arah timur.
Sebab itu jawaban akhir di sini kamu kena tulis 2 meter sesaat ke arah timur. Dan soalan B, hal laju kereta dari titik A ke B. Jadi kita tengok lagi gambar aja tadi, apakah maklumat di antara A dan B. Okey, ini adalah gambar aja tadi. Dan kamu nampak di kedudukan B, maklumat sasaran ialah 8 meter. Tak ingat 8 meter ini merujuk kepada dari O sampai ke B. Tapi soalan tadi dia minta sasaran ialah dari A ke B ya, bukan dari O ke B ya. Maksudnya kamu kena cari berapa sasaran dari A ke B. Dan ingat guna unit perakan tolak dengan unit yang di depan. Maksudnya kamu pakai 8 meter tolak dengan 4 meter. Dan masa yang diguna dari A ke B ialah 2 saat. Dan 2 saat diberi di sini ialah di antara A ke B ya, bukan dari O ke B ya. Kalau dari O ke B ialah 2 tambah 2 ialah 4 saat. Jadi pengiraan dia tadi cikgu saya cakap 8 meter tolak dengan 4 meter bahagi dalam masa ialah 2 saat. Jadi tekan kalkulator 8 tolak 4 menjadi 4 meter bahagi dengan 2 saat. Jadi jawapan akhir ialah 2 meter sesaat. Jadi arah masih sama ke arah timur. Seterusnya kita tengok C ya. Hal laju kereta dari titik O ke C. Jadi sekarang ialah dari O ke C ya. Jadi apakah maklumat di antara O ke C? Jadi mengikut gambar aja ini dari titik O pergi ke C. Jumlah sasaran yang dilalui ialah 12 meter. Dan jumlah masa yang dilalui bukan 2 saat, ialah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi jawapan ialah 6 saat. Sebab itu nanti kamu gantikan 12 meter di bahagian sasaran. Lepas itu gantikan masa iaitu 2 tambah 2 tambah 2 di bahagian masa sini. Okey, jadi pengiraan dia sasaran ialah 12 meter dan masa ialah 6 saat. Jadi ialah 12 meter bahagi dengan 6 saat. Dan seterusnya tekan kalkulator dan jawapan ialah 2 meter sesaat dan arah tidak ubah masuk ke arah timur. Okey, seterusnya kita tengok nota. Tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Ingat jawapan hal laju di sini dia boleh dalam bentuk positif dan juga boleh dalam bentuk negatif. Tapi jawapan bagi laju dan laju berata mesti positif. Sebab bagi laju dan laju berata mereka tidak mengambil kira arah. Mereka hanya mengambil kira perubahan jarak mengikut masa sahaja. Tetapi bagi hal laju tidak sama. Hal laju ini dia mengambil kira perubahan sasaran mengikut masa. Dan tadi cikgu sudah cakap, kalau bagi sasaran dia mengambil kira arah dia. Sebab itu jawapan dia boleh dalam bentuk positif ataupun negatif. Merujuk Raja 11.5, apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Hal laju objek itu pada arah yang berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Maksudnya kalau sesuatu objek, kalau dia bergerak pada satu arah sahaja, maksudnya jawapan dia memang kekal positif. Tetapi kalau objek itu pada awalnya dia bergerak pada satu arah, lepas itu dia balik lagi, maksudnya jawapan pada arah dia pergi ialah positif. Tapi jawapan bagi arah dia balik ataupun arah yang berlawanan, itu ialah jawapan negatif. Jadi video ini sampai sini saja. Jadi apa yang kita belajar dalam video ini, ingat kita sudah belajar pembezaan jarak dengan sasaran. Dan kita juga belajar tentang rumus bagi laju, rumus bagi laju berata. Dan akhirnya kita pun sudah belajar tentang hak laju. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.